3 Mac 2024. Genap 100 tahun sejak 1924 berakhirnya sebuah sistem pemerintahan di bawah kepimpinan khilafah. Seratus tahun dunia hilang sebuah orde yang menaungi kemanusiaan dengan keadilan dan kemakmuran. Seratus tahun ummah hilang tempat berlindung. Jutaan nyawa dibunuh. Peperangan tanpa henti. Kezaliman. Penjajahan tanpa titik nokta. Seratus tahun itu juga menyaksikan kebangkitan ummah dipimpin oleh pemikir dan gerakan Islam demi mengeluarkan ummah daripada terus dihina kepada kemuliaan seperti diukir dalam sejarahnya. Apakah punca kejatuhan khilafah? Apakah pengalaman ummah untuk bangkit selama tempoh 100 tahun ini? Bagaimana ummah dapat bangkit kembali dalam menuju 100 tahun kedua pasca kejatuhan? Wawancara ini menampilkan fellow utama pemikir Ustaz Abdullah Zaik Abdul Rahman. Bila orang tanya apa model, apa solution dan sebagainya, tak boleh nak bagilah. Bila kita tak ada establish kita punya, kita lah ambil yang barat juga. Dalam membahaskan persoalan penting di abad baharu ini, menuju 100 tahun kedua bagi ummah. Perbahasan tentang kejatuhan khalifah ni memang banyak ditulis, banyak dibahaskan, dan setiap orang mengambil angle dia yang tersendiri. Boleh jadi faktor luar, boleh jadi faktor dalam. Cuma bila kita melihat secara keseluruhan, rumusan keseluruhan, sebenarnya dia datang daripada banyak faktor yang berkumpul. Maknanya kalau kita tengok perkembangan dalaman sistem pemerintahan dan keilmuan dalam Islam itu sendiri, dia tidak berkembang mukafik setanding dengan tahaddi, cabaran yang diperlukan sesuai dengan perkembangan pemerintahan itu sendiri. Maknanya pemerintahan pada peringkat awal base pada akidah, base pada pembetulan akhlak, base pada ada gaya hidup dan sebagainya, daripada jahiliah yang sifatnya nampak mudah dan simple lah pada awalnya. Tapi bila kita berkembang berlaku peluasan, tentu sekali pada masa yang sama perlu pada peluasan dari sudut pengetahuan dan ilmu yang menyeluruh kepada bagaimana kita memahami perkembangan tersebut dan bagaimana kita mengendalikan perubahan-perubahan baru yang berlaku. Sebab itu contohlah kalau kita tengok Jamaluddin Al-Afghani, antara sebab dia cakap kenapa kejatuhan Osmaniyah, dia kata ini salah satu sebab. Ini kita buat contoh saja, kerana kegagalan Osmaniyah untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Terdapat jurang di antara pemerintah dari segi komunikasi di antara tanah jajahan, keluasan jajah takluk Islam dengan pemerintah. Pemerintah boleh cakap Turki, yang lain bahasa berbeza-beza. Makna bahasa Arab tidak menjadi bahasa pengantar di zaman Khalifah Osmaniyah. Jadi itu contoh Osmaniyah. Tapi bagi anak kita tengok lebih besar lagi. Sebenarnya bila kita berkembang, sepatutnya perkembangan itu berlaku seiring di antara perkembangan dari kekuasaan dengan perkembangan ilmu.
betul lah kita kata ada zaman kegemilangan tu di mana ilmu Islam berkembang dan juga terdapat terjemahan ilmu daripada luar masuk ke dalam, tapi dia tidak dibina ataupun istilahnya kita tak jumpa. Walaupun pemikir-pemikir Islam kata ada perkembangan yang seiring, tetapi realitinya yang kita lihat dia terpisah. Maknanya antara pengembangan ilmu dengan kuasa. Jadi kalau kita tengok zaman Nabi dulu, maknanya Nabi itu adalah penguasa, pemerintah, dan Nabi adalah ulama. Dan kitab-kitab siasat syariah kita pun menulis pemerintah adalah seorang ulama. Betul tak? Di peringkat awal. Tapi bila berkembang berlaku pemisahan di antara ulama dengan penguasa, dan implikasi daripada pemisahan itu berkembangnya dari segi sistem pengembangan, dari segi ekonomi, pengembangan dari segi sistem politik sendiri. Tapi ilmu tidak sejajar, tidak sinkronis. Jadi lahir daripada situ kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kita tidak dapat memenuhi kehendak perkembangan, tak relevan dengan situasi-situasi baru ataupun perkembangan baru. Di samping perkembangan yang pesat dan cepat itu, bila tidak dihandle dengan baik, memberi ruang kepada musuh untuk masuk dan menanam kefahaman-kefahaman ataupun ilmu-ilmu yang menjerat ataupun membunuh Islam dan pemahaman Islam lagi dalam. Contohnya munculnya orientalis dan kita baca tentang macam mana hatta ilmu yang diterjemuh itu sendiri pun mencetuskan konflik di dalaman, dan lahir di kalangan masyarakat Islam juga mereka yang menganut fahaman orientalis. Jadi seolah-olah tidak disusun dengan baik, berlaku mazhab-mazhab yang bertentangan di antara satu sama lain, dan ruang untuk orientalis memainkan peranan dan memberikan Islam wajah-wajah yang banyak. Ada Sufi, ada Syiah, Murji'ah, Qadiriyah, macam-macam situasi, sebab dia berdepan dengan cabaran-cabaran baru dan tidak dihandle secara sistematik. Mana ada ulama yang lahir yang bercakap dan menangani masalah kefahaman-kefahaman itu, tapi dia jadi masuk dalam masyarakat kita pemahaman yang berbeza-beza dan bentuk kumpulan-kumpulan besar, kan, macam Syiah. Besar dia punya pengaruh, dan yang mulakan Syiah adalah Abdullah bin Sabah. Maknanya satu benda yang dakhil dalam Islam. Dan lately ni kita bercakap tentang pengaruh-pengaruh Kabbalah dalam Sufi, contohlah timurnya Wahdatul Wujud dan bagai-bagai. Jadi terpisah, ada kuasa tapi ilmu tidak lagi berkembang selari dengan metodologi kajian syariah dengan metodologi kajian sains ataupun yang barat punya. Jadi yang sepatutnya kita, cara logiknya, kita memang mencari titik temu dalam sejarah kita, dan kalau ikut pemikir-pemikir kita pun, mereka mencari titik temu itu untuk menyelesaikan masalah yang timbul sekarang. Kita bukan berkembang dari sudut syar'i saja, bahkan kita pada awal perkembangan ilmu Islam tu juga terbentuk secara saintifik. Sebab itu penciptaan dan sebagainya telah muncul di awal lagi sebelum barat sekarang dianggap sebagai pelupur kepada sains, kemajuan dan sebagainya. Tapi benda yang sama telah muncul dalam sejarah Islam. Jadi cerita ni nampak serabut, kan, kerana dia dari awalnya tidak begitu teratur dalam kita punya, dan mungkin itulah yang menyebabkan masyarakat Islam ni daripada semasa ke semasa menjadi semakin rapuh. Maknanya umat Islam semakin berpecah. Akibat daripada pemahaman tentang mentafsir kehidupan tu sudah mula berkecamuk. Pemahaman tentang menilai sesuatu yang baru tu sudah mula berkecamuk. Jadi bila dah jadi banyak mazhab, dia tidak berkembang macam satu sistem khalifah, dan berkembangnya sistem politik Islam, berkembangnya sistem ekonomi Islam, berkembangnya sistem sosial Islam sekali. Satu madrasah ilmu yang clear. Makna Quran dan Sunnah bukan dilihat saja dalam sudut syarak mengeluarkan hukum, tetapi juga dilihat dari sudut sosiologi, sejarah, pemerintahan, kemasyarakatan, kemajuan, hadarah dan sebagainya. Patutnya itu berlaku. Sebab itu kalau kita kata sekarang, orang tanya, kita ada dah dalam fiqh kita, tapi dia pergi pada elemen syarak saja, dilihat pada hukum halal haram dari sudut af'al individu, bukan dari sudut sistem. Tak menampakkan ada sistem yang komplit. Lepas tu kita bila timbul contohnya isu hari ni pasal demokrasi dan sebagainya, kita nak refer ke mana, dan timbul balik kata persoalan tentang adakah teokratik, demokratik dan sebagainya, di mana kedudukannya kita, dan kita kata syura khalifah ni syura ke madani ke tak madani. Jadi persoalan-persoalan yang timbul ini datang daripada awal benda ni tidak berkembang mengikut perkembangan zaman secara struktur dan secara sistematik.
Kalau kita katalah ikut kepahaman Ana lah, sepatutnya syariah dalam perjalanan pembentukan peradaban manusia bermula daripada zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Muhammad ni, maknanya zaman-zaman itu mereka meletakkan usus-usus, meletakkan asas-asas kepada kebangunan peradaban manusia sepatutnya. Jadi kalaulah manhajiyah ilmiah telah daripada awal mengambil sumber-sumber tadi dalam ke arah membentuk satu metodologi pembangunan peradaban, maka dia berjalan ke arah menyempurnakan. Tetapi oleh kerana metodologi itu tidak diambil ataupun tidak ada metodologi yang menggunakan secara betul asas-asas rukun pembinaan peradaban itu, jadi ada aspek terabai, ada aspek yang tak dibangunkan, menyebabkan ada ketimpangan dalam pembangunan. Jadi kalau kita baca daripada Adam, Idris, Nuh, apa semua kan, Quran sendiri menyebut usus-usus peradaban tu sudah ada, dan Nabi Muhammad pun datang menyempurnakan usus-usus pembinaan peradaban manusia. Jadi bila kita tengok sejarah kita pula, metodologi tu yang lompong di situ. Sebab itu produk-produk ilmu tu jadi terpisah-pisah. Sebab itu di zaman akhir, zaman gelap, zaman tu dan sebagainya, berlaku persaingan tu selepas daripada zaman Khulafa' Rasyidin dan sebagainya. Pertembungan tu sentiasa berlaku, sama ada daripada arah Parsi, daripada arah Rom. Pertembungan ni sentiasa berkembang, dan Yahudi tak berhenti. Dia keluar daripada Madinah bukan bermakna dia berhenti daripada merancang. Sebab itu berlaku perang-perang salib dan sebagainya, sebab mereka ingin kembali merebut dan menguasai dunia. Jadi kita berkembang di sudut penguasaan ketenteraan, perluasan kuasa dan sebagainya, dan basic kepada ajaran Islam boleh berkembang dan boleh bertebaran menyebar ke seluruh dunia dengan aset yang sedia ada. Mana bila datang ke Malaysia dengan aset ibadah, akhlak dan hukum hak hidup tu, dia boleh mengislamkan dan boleh hidup untuk membentuk satu ummah, masyarakat Islam yang besar, cukup pada satu level tertentu. Tetapi di sana ada aspek-aspek lain yang dia perlu. Sebab kita berkembang maknanya macam hatta politik. Macam mana nak membentuk satu sistem politik yang boleh menyatukan orang duduk bawah satu kepimpinan, bawah satu kuasa. Jadi ada dalam tu, tapi tidak bentuk satu sistem. Kalau kita buat bandingan lah sekarang ni, ada PBB, ada Majlis Keselamatan, ada itu, ada ini, dan ada idea asas yang membentuk kesepakatan sehingga semua negara duduk tunduk bawah sistem. Ada SDG, ada mana ada PBB dan sistem semua tu ada contoh lah. Tapi kita dah berkembang menguasai 23 dunia, tapi tak ada seorang khalifah. Lepas tu sistem bai'ah dia daripada orang-orang tempatan yang dekat dengan negara yang menguasai itu, dan negara lain sama ada jadi imarat Islamiah bernaung di bawah khalifah. Jadi tak ada satu sistem politik yang menyatukan khalifah dengan khalifah tu. Macam mana dia boleh establish? Kita bermula dengan zaman Ali, contohnya khilaf tu. Bila zaman Hasan, apa khilaf Hasan dengan Ali? Ali nak ambil bai'ah khalifah dengan ahli Madinah. Hasan kata tak boleh, kena ambil kira ahli Kufah sebab Islam telah tersebar luas. Ali kata Abu Bakar, Umar, Osman semua bai'ah daripada ahli Madinah, takkanlah dia kena tunggu Kufah dan sebagainya, jadi wakil daripada luar. Dia tak mau. Sebab tu berlaku permulaan tu. Itu contoh macam mana pengembangan sistem tu berlaku. Kemudian contoh bila nak tukar kerajaan, dia bila jadi gitu, dulu kita ada bai'ah ahli hali wal aqdi yang melantik, yang menurunkan, tapi lepas tu jadi khalifah beraja, kemudian jadi sistem warisan, dan lepas pada sistem warisan tu, mana kalau nak berlaku pertukaran dengan tumpah darah. Jadi sistem tu sendiri tidak updated. Walaupun fiqh mengatakan boleh dengan al-ghalabah dan sebagainya, kalau kita study balik perkembangan pemikiran tu, maknanya dia tak updated. Takkanlah kita sepamisa kalau nak tukar kerajaan kena bergaduh, kena berperang, kena angkat senjata dan sebagainya boleh tukar. Jadi sebab tu ulama lah bagi fatwa, kalau siapa-siapa naik kena taat je, nak ubah tak boleh. Walaupun dia lemah, walaupun dia umur 6 tahun, 7 tahun, walaupun dia budak, dia tetap jadi khalifah. Bukan nak kata kita nak tiru demokrasi, nak kata itu ialah yang solusi, tak. Tapi kita nak tengok susu perkembangan tu daripada sistem khalifah, kemudian jadi warisan, kemudian jadi benda ni terus menjadi masalah. Sebab tu bila bincang sekarang ni, orang kata apa contoh sistem politik Islam, jadi masalah kita untuk nak jawab. Sebab akan contoh yang tu kan. Jadi kita terpaksalah balik semula pada akhir zaman Khulafa' Rasyidin, daripada ahli hali wal aqdi lah kita kemas sistem politik menjadi syura, dan syura syakal syura gini. Jadi dari segi mabadi dan prinsip dia boleh berkembang,
amruhum syura bainahum, ayat Quran sendiri tidak menetapkan satu bentuk. Itu contoh sudut tu saja. Tapi alhamdulillah lah, maknanya walaupun Quran tu ataupun hadis tu tidak berkembang tafsiran secara aspek sosiologi, dia berkembang aspek hukum fiqh saja, tetapi qawaid al-hayah, kaedah untuk tonggak kehidupan yang dibawa oleh rukun-rukun itu masih boleh menjadi pegangan pasak yang kukuh untuk mempertahankan umat Islam. Jadi dikekallah pertahanan pada level tu. Tapi adakah dia boleh pergi pada pertarungan lebih? Dia tak boleh. Dia kalah. Akhirnya pada zaman kejatuhan dia dah kalah dalam banyak aspek, dan pemikiran serta apa sahaja daripada luar telah mula masuk dan berkubu dalam masyarakat Islam dan membentuk masalah dalaman kepada masyarakat Islam sendiri. Dan bila dah kekuasaan mula lemah, maka akan lahirlah banyak kuasa. Bila lahir banyak kuasa, maksudnya lahirnya kerajaan-kerajaan kecil. Bila lahirnya kerajaan kecil, maka berlakulah perbalahan sesama sendiri. Jadi bila dah berlaku pecahan, maka senanglah pihak musuh untuk ambil satu, lagakan satu sama lain. Dan macam berlaku tempat kita, berlaku juga di Mesir dan sebagainya. Bila dalam perang salib, mereka menggunakan satu kerajaan untuk lagakan dengan kerajaan yang lain, dan berlaku juga tanah air kita. Akhirnya jadi gitu. Maknanya akar mula daripada kegagalan pemikiran dan keilmuan itu berkembang selari dengan kembangan kekuasaan dan perluasan taklukan. Dia sebenarnya yang orang kata inisiatif islah tu, kalau pada pandangan Nana lah, dia tak sampai pada level mengistidrak kelemahan yang paling asas. Jadi dia pergi pada menampal kelemahan-kelemahan yang juz'i sifat dia, berdasar pada pengalaman kita dan bacaan kita. Tarhu yang paling sempurna tu ikhwan lah, ataupun lontaran ataupun cadangan yang paling sempurna tu ikhwan lah. Dan sebab dia cuba untuk kembalikan balik ummah, melihat Islam secara keseluruhan, syumul. Itu idea-idea untuk melihat penyelesaian yang menyeluruh, mana bukan dari sudut satu aspek dan mengabaikan aspek yang lain. Contoh yang ketara pada masa itu, kalau kita tengok mewarnai juga pemikiran ikhwan, ialah mengangkat aspek siasi. Kerana pada waktu tu gerakan sufi sangat kuat. Maknanya bila dah terpisah di antara ummah dengan kuasa, jadi keilmuan ni bangun dengan terpisah-pisah. Jadi pada satu tempoh tu, maknanya bukan pendek lah, bukan tempoh yang panjang, gerakan ataupun kelompok sufi ni lebih dominan dan lebih menonjol, lebih berpengaruh dalam masyarakat. Sebab itu zaman Salbanah dia cuba mengimbangkan keadaan itu dan memasukkan unsur siasah. Sebab itu dia cuba memberi pandangan bahawa Islam tu bukan hubungan dengan Tuhan saja, tapi sistem hidup. Dia adalah sarwah, dia adalah kekayaan, dia adalah qada, dia adalah kehakiman, dia adalah itu, dia adalah ini, untuk memperlihatkan aspek elemen pemerintahan, elemen harta, keduniaan dan sebagainya adalah sebahagian daripada Islam. Sebab zuhud, meninggalkan pemerintahan dan sebagainya ni telah begitu dominan, begitu kuat dan menguasai masyarakat Islam. Sebab itu umat Islam seolah tidak melihat pada pentadbiran dan sistem hidup yang menyeluruh dan sebagainya. Jadi itu orang kata cadangan yang paling kukuh lah. Walaupun ada Malik bin Nabi dan sebagainya lah pemikiran, tapi ideanya tidak sempurna, tidak kesampaian untuk membentuk satu gagasan. Mana dia tak terpisah. Contohlah, mana bila Tatar masuk dalam keadaan umat Islam bersufi. Jadi apa pentingnya nak lawan tu? Kita sedang dengan jihad akbar, tu jihad asghar, contohlah kan. Jadi maknanya cetusan perubahan dalaman tadi bukan terpisah dengan cabaran luaran. Maknanya cabaran luaran itulah juga mungkin faktor yang mencetus untuk melihat balik bagaimana kita perlu memahami agama Islam dan sebagainya, supaya kita dapat mengembalikan keutuhan ummah, perpaduan dia, kekuatan dia dan sebagainya, mengembalikan semula. Tapi oleh kerana keruntuhan itu bukan bermula zaman Osmaniyah. Jadi bila dah beratus tahun terbentuk cara fikir yang begitu juz'i dan terpisah-pisah, dan setiap kumpulan merasai kumpulan dia yang paling betul. Jadi itulah cabaran menjadi lebih besar, kan?
Anda tengok benda ni samalah, maknanya apa yang kita hadapi hari ini, mana persoalan gagal menghurai persoalan asas ataupun menanggapi persoalan asas daripada awal. Maknanya apakah sebab sebenar kepada kejatuhan ni, dan yang membawa kepada melihat semula kita punya peradaban, kita punya Islam, dan mentafsir hakikat perkembangan dunia ni sekarang berada di tahap mana. Jadi benda ni sebenarnya satu yang kompleks dan besar. Jadi persoalan kita sampai hari ni, ana rasa belum selesai, ialah apakah tafsiran sebenar kita pada realiti yang ada, apa bacaan yang paling tepat pada realiti yang ada. Dan gimana kita tidak mengatakan pandangan-pandangan itu salah, tapi kemungkinan tidak menepati sepenuhnya pentafsiran kepada hakikat permasalahan. Jadi kita ambillah contoh selepas jatuh Khalifah Osmaniyah yang sampai sekarang, maknanya kita ada contoh Hassan al-Banna, kita ada contoh Ikhwan Muslimin, kita ambil sebagai sebab dia yang paling dominan. Ada lagi lah pemikiran-pemikiran lain, tapi kita ambil sebab dia model yang paling sempurna, paling orang kata apa, paling lengkap lah. Jadi kita study balik, kita kata dia paling sempurna, paling lengkap setelah hampir 100 tahun lah kejatuhan Khalifah, dan mungkin kurang sikit lah kalau dilihat kepada penubuhan Ikhwan Muslimin tu 98, maknanya beza 4 tahun. Maknanya kalau 2024 ni ada 100 tahun lah, tapi penubuhan Ikhwan Muslimin tu masih tak sampai 1 tahun lah. Tapi gerakan islah ataupun kiadah-kiadah pemikir dan islah telah muncul ramai daripada sezaman dengan dia. Tapi kita boleh buat analisa, boleh buat review kepada apa yang sudah berlaku dan pengalaman Ikhwan Muslimin itu sendiri, sejauh mana dia dapat menangani atau menanggapi keperluan perubahan yang sebenar untuk mengembalikan semula khilafah. Maknanya daripada awal penyebaran pemahaman dan berlaku kebangkitan sahwah dan sebagainya, orang mula faham nak balik pada Islam tu syumul dan merangkumi semua aspek kehidupan dan sebagainya. Itu pada satu level tertentu sampai ke situ. Tapi adakah kita telah sampai kepada apa yang dikehendaki sebenarnya? Kita tak dapat sampai dengan aliyat yang sama dan metodologi dan dengan cara yang sama. Kalau kita bagi kita lah sekarang ni, Ikhwan Muslimin zaman dia dah menurun, fungsi dia dan peranan dia dah mula menurun. Bukan sebab nak kata sebab kelemahan dia sajalah, mana faktor-faktor tekanan luaran dan sebagainya pun memain peranan lah. Tapi kita tak ambil, kita biarkan yang luar tu sebagai satu aspek. Tetapi dari segi aspek yang dalaman ni sendiri, kalau daripada awal pengalaman mula-mula Ikhwan Muslimin, dia menangani fenomena Sufiyah, tetapi di akhir tempoh Ikhwan Muslimin dia telah menjadi hulu dalam siasat. Di awal dulu umat Quran dan siasat banyak Sufi lebih dominan, tapi sekarang dia belajar pula pada politik. Jadi akhirnya kebanyakan gerakan Ikhwan ni berakhir dengan politik, dan bila dalam keadaan dia tidak dapat melakukan perubahan keseluruhan sebagaimana yang dirancang pada awalnya, maka sekarang ni bila pergi pada politik dia juga terperangkap dalam masalah yang sama. Dia bila menanggapinya tidak sempurna, maka aliyat yang dibina pun tidak sempurna. Jadi sebagaimana berlaku dalam sejarah sebelum itu, berlaku juga lepas pada kejatuhan khilafah. Zaman sahwah pun berlaku juga. Sebab menangani permasalahan tu dan pembinaan semula kekuatan tu tidak komplit. Jadi macam contohnya Ikhwan, dia pergi, kita buat sampai level fikrah saja. Tak sampai sistem, tak sampai apa-apa aliyat yang diperlukan untuk bina tu tak sampai. Jadi kita mengulangi kelemahan yang sama. Maknanya katalah kita perlu politik tapi tak ada sistem politik juga. Kita perlu ekonomi Islam tapi tak jumpa juga cara ekonomi Islam. Mana permasalahan di mana berakhirnya dulu sistem khilafah dengan satu kelemahan, di sahwah belum dapat menampung ataupun memperbaiki kelemahan yang ditinggalkan di akhir dulu. Gap tu masih kekal sebab kita tak dapat menangani keperluan perubahan tu saiznya bersama mana dan persiapannya sebesar mana. Dan kalau kita balik pada masalah keilmuan tadi, ini jugalah punca dia. Ini rawat aspek keilmuan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat kritikal. Apa masalah juga berlaku masa Ikhwan dia ada fikrah baru, fikrah dia tu tak sampai kepada tahap keilmuan, membentuk asas kepahaman yang dibawa tu, syumul tu tak jadi school of thought yang established, tak jadi madrasah fikir yang muasasi yang established, tak sampai. Dan daripada muasasah fikir itu terbentuknya kekuatan, dibinanya kekuatan sistem dan sebagainya. Jadi bila pemikiran ni berhenti, maka tafsiran-tafsiran kepada realiti baru sangat lemah, boleh katakan hampir tak tepat lah, sebab dia bergantung kepada
kepada individu punya komen, respon, reaktif kepada apa-apa juzuk daripada permasalahan yang timbul. Jadi sekarang ni masalah daripada awalnya berlaku pemisahan dan pengembangan ilmu tidak ditangani secara sistematik, menyeluruh dan sebagainya, selari dengan pengembangan pemerintahan, perluasan kuasa dan sebagainya. Sebab yang sama juga berlaku bila zaman Sarawak. Sepatutnya kepemikiran yang syumul dibina atas kelemahan yang lampau. Betul tak? Jadi binanya satu madrasah fikir mana recover balik kelemahan-kelemahan lampau. Kita setuju dengan statement Islam syumul, tapi dia mestilah terbentuk daripadanya struktur keilmuan yang dapat melahirkan generasi-generasi baru yang bersatu atas pemahaman, kepakaran, kemahiran yang sama. Jadi itu tak berlaku sebab level tu jadi sawah. Sawah ni kita faham kesedaran lah. Dia bukan keilmuan, beri kesedaran saja. Sebab tu kita berterus terang. Bila orang tanya apa model, apa solution dan sebagainya, tak boleh nak bagilah. Bila kita tak ada establish kita punya, kita lah ambil yang barat juga. Bila ambil barat, dia akan mencetuskan kelemahan keilmuan dalaman kita. Dia akan cetuskan masalah dalam sakofah kita sendiri. Kita akan bergaduh, kita tak akan dapat bersatu, kita tak akan dapat bersama dalam satu pandangan. Bila kita tak dapat bersama dalam satu pandangan, apa isu pun tak bersama, maknanya keilmuan yang kita dapat tu tak dapat bina kekuatan. Sebab kita akan clash, kita akan berbeza dalam semua perkara. Sebab tu kita kena pemikiran tu perlu muasasahkan. Tapi dia bukanlah tak ada percubaan. Ada percubaan tapi tak sampai. Macam contoh Triple IT bukanlah datang asing daripada Ikhwan. Ada kelompok dalam Ikhwan dulu memang memikirkan ke arah menginstitusikan pemikiran tu. Jadi membentuk semula metodologi falsafah ilmu dan mengembangkan dari sudut tafsir, sudut fiqh, sudut akidah dan sebagainya. Daripada falsafah ilmu terbentuknya manhaj fikir Islam yang sebenar. Mana kita cuba daripada manhaj fikir ni bukan nak buat baru sepenuhnya. Dia kena istidrak apa yang telah dicapai oleh ulama-ulama dulu dan dikombine, disinergikan, disatukan dan sebagainya dan membentuk satu madrasah. Lalu kita dapat capai kepada bentuk madrasah baru pemikiran ini, kita akan dapat memahami dan mentafsir setiap fenomena, setiap waqi' realiti dengan cara yang betul dan satu. Macam mana kita lihat barat, macam mana kita lihat isu antarabangsa, macam mana kita melihat aspek sempadan, macam mana kita melihat aspek muatanah, pertahanan, macam mana kita lihat macam-macam aspek. Dia kita lihat dengan satu tafsiran yang menyeluruh. Kita tak lihat, contohlah politik negara kita ni masalahnya ialah masalah boleh tak orang Cina duduk atas kursi di Putrajaya. Jadi makna kita kecilkan penyelesaian, pemikiran, pemahaman, pentafsiran terhadap realiti politik. Apakah yang tak betul dalam konteks sistem perjalanan politik negara kita tak dapat dipahami dengan cara yang betul. Orang ni hurai gitu, orang ni hurai gini, orang ni kata tak boleh Melayu sebab asabiyah. Jadi pemikiran tu sendiri tidak memberikan solution dan memecah belahkan lagi. Betul anda kata tadi itu bukanlah saja nak kata, tapi itu yang berlaku daripada tahun 70-an 80-an. Kenapa orang Melayu tak boleh bersatu? Sebab salah satu sebabnya ada orang Melayu menganggap bahawa ini asabiyah. Betul tak? Jadi yang kata asabiyah ni Islamis. Oleh kerana penghuraian dia, pemahaman dia tentang kebangsaan itu salah, kita telah melalui satu tempoh 70 tahun menanggung kesalahan dan kesilapan dalam menangani masalah kebangsaan itu sendiri. Tempoh yang lama. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia datang daripada cetusan pemikiran seorang yang mentafsirkan tentang kebangsaan tu boleh ke tak. Lalu kita rasa ihsan kepada pandangan tu. Kita kata itu pandangan yang betul, menepati, dia bawa dengan hujah-hujah syarak. Tapi epistemologi dia dalam menangani benda tu adakah betul? Jadi bila epistemologinya tu mungkin tidak betul ataupun ditanggapi dengan cara yang salah, lalu memberikan kita kefahaman yang salah, kesimpulan yang salah. Bila menjadi kesimpulan salah, lahirlah satu bentuk kerja yang salah. Bila lahir satu bentuk kerja yang salah, berzaman-zaman melahirkan natijah yang salah. Akhirnya baru kita sedar bahawa kita telah buat salah. Jadi konsep tahaluf contoh, ataupun nak kata bukan salah pun, dia sifatnya juz'i, tidak menyeluruh. Jadi kita banyak benda yang kita buat tapi bukan based on kefahaman ilmu yang betul, bukan titik tolak ilmu yang tepat. Sebab tu jadi masalah. Nak parti ke NGO ke, nak bina balik sistem politik Islam macam mana, fahaman yang tepat, yang menyeluruhnya macam mana. Dan itu betul-betul perlu pada kajian menyeluruh
studi, kefahaman, pesemuji ilmu, lalu memberikan kita satu tasawur bahawa sistem politik Islam ni begini, dan akan melahirkan sistem hidup yang begini, dan natijahnya dah boleh dirasai oleh masyarakat begini. Bukan seorang duduk aku rasa tak bahaya, ni tak kena ni, dia ambil pun dapat dua ayat Quran, apa benda tu, wa anhikum bainahum bima anzalallah apa semua. Jadi penyelesaian sekarang ni ialah kita mesti melaksanakan hukum-hukum hudud dalam masyarakat. Contohlah, penyelesaian tu tak menyeluruh. Kita pun berjuang, kita tentang kerajaan, kita itu, kita ini, lah tak dapat apa-apa. Habis satu tempoh, dah 70 tahun, 80 tahun. Rupanya bukan itu politik Islam. Jadi kita kena balik semula, betulkan semula, kena ambil daripada awal. Bahkan kalau kita punya metodologi, pemikiran kita kena balik pada zaman-zaman asas-asas dulu, zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, apa benda semua tu, yang kita kaji dia sebagai peradaban. Dan asas-asas tu daripada zaman Nabi Muhammad, dan apa yang dibuat oleh umam lain tentang politik, apa yang mereka dah capai, dan bagaimana mereka menghasilkan satu bentuk pentadbiran dan pemerintahan yang dapat menstabilkan kehidupan. Itu sebenarnya yang patut berlaku. Lalu kita mencadangkan ini dia bentuk pemerintahan yang sepatutnya boleh memberikan kebahagiaan dan sebagainya. Ini kita bercakap daripada pihak Islamis. Pihak belah sekular pun sama. Bila dia pergi nak mengadaptasi barat dan tak kena dengan gaya dan culture, keilmuan dan sejarah kita, sama juga. Bukan kata mereka tu berjaya, tak. Ataupun mereka tu betul, tidak. Tapi kesilapan daripada pihak kita kat mana? Jadi persoalan ni sangat penting untuk dihurai ataupun dibuka semula dengan cara yang jujur, insaf, berani, tidak hipokrit, tidak malu. Cakap terus terang apa masalah. Jangan takut nak kata kita salah. Jadi kita belajar daripada apa, dan kita bentuk semula apa tasawur, penanggapan yang sebenar kepada permasalahan. Baru kita boleh betulkan keadaan. Kalau kata kita setuju dengan apa yang Ana lontarkan tadi, maknanya kita perlu membangunkan semula pandangan Islam ataupun pemikiran Islam dengan menggunakan epistemologinya betul untuk melihat dan mencadangkan ataupun melontar semula idea Islam itu kepada masyarakat, kepada dunia, termasuk pada awalnya dunia Islam. Jadi bagaimana itu peranan dan peluang yang kita boleh buat, dan benda ni bukan asing. Kita tengok dalam sejarah Islam, kepimpinan Islam tu berpindah-pindah, bukan berada pada satu kelompok Arab, dan pernah berada di Turki, di Osmaniyah, pernah di Pakistan, dan belah sini pun pernah memimpin pengembangan pada era masing-masing lah. Poin besarnya ialah bolehkah kita memimpin Islam dengan acuan baru, dengan pandangan baru. Bagaimana basicnya ialah benda tu. Maknanya dalam sejarah kepimpinan Islam ni boleh berpindah-pindah. Yang penting juga ialah kat sini, antara kelebihan dan cabarannya, kita mempunyai keanjalan untuk membangunkan pemikiran Islam berbanding dengan realitinya sekarang lah. Arab untuk keluar daripada dia punya cara fikir dia tu sangat susah untuk dia nak beranjak daripada satu bentuk fikir kepada bentuk fikir yang lain. Itu antara fenomena yang muncul sekarang di belah-belah sana. Dan ada yang mula meninggalkan Islam dan menganggap bahawa Islam memang tak ada solution. Sebab dia tak boleh mengemukakan ataupun harapan untuk ada cadangan mengemukakan solution tu tak ada. Belum muncul untuk memberi harapan kepada generasi baru bahawa Islam ini akan boleh memenuhi cabaran baru, milenium yang baru. Belum muncul. Alhamdulillah kita tengok apa yang kita buat lah. Bila kita sembang, kita dedah dan promote dengan mereka dapat melihat satu harapan baru. Cuma cabaran pada kita, sebagaimana kita boleh memenuhi keperluan asas ini. Mana kalau lah apa yang kita mulakan ini kita dapat kembangkan dengan baik, dengan betul dan sebagainya, Ana yakin dia akan dapat memberi satu impak besar kepada perubahan, pengembangan ilmu sebagainya. Sebab secara kasarnya Ana dah cerita pada sebahagian masyarakat antarabangsa khususnya dunia Arab, dan Ana yakin kalau kita pergi ke Afrika, pergi pada bahagian-bahagian lain, kita akan dapat menarik, dan termasuklah di Asia Tenggara ni, kita boleh menarik pemikiran
pemikir-pemikir dan sebagainya untuk bersama-sama mendukung idea yang kita bangunkan ni. Sebab setakat ni tak ada lagi lah orang yang review keseluruhan secara berani, kecuali orang lain ada cuba buat. Tokoh-tokoh yang ada pun dah di akhir-akhir usia lah, kita kata. Maknanya nak pemikir-pemikir muda yang ada beberapa afrod individu, contoh Muhammad Ilham ke ataupun Syangkiti ke, antara contoh tokoh-tokoh yang sekarang agak menonjol lah. Tapi dia satu madrasah, ni satu madrasah yang kita pun tak tahu apa metodologi yang mendasari kajian dia dan sebagainya. Maknanya dia tidak bermula dengan membentuk metod yang besar yang baru. Dia namuzaj yang sama dengan namuzaj sebelumnya, macam Muhammad Imarah ke Malik bin Nabi. Mana nak contoh-contoh lahirnya tokoh-tokoh pemikir dalam bentuk individu-individu yang cuba melontarkan idea. Dan menariklah idea tu bagus dan sebagainya, tapi bagaimana kita kekal dengan level yang macam tu, kita tak akan dapat mengekalkan solusi dan tak akan dapat memberi sumbangan yang besar dan bermakna kepada perubahan yang akan berlaku. Kena pergi kepada masyarakat ummah, sebab sebenarnya kita kesuntukan masa juga. Sebab bagi pihak belah sana, belah barat ni, liberal ni, pasca Islamism ni dah berlalu. Maknanya zaman ikhwan, zaman harakat Islamiah ni dah lepas. Masyarakat Islami dah gagal. Kalau benda ni tak berlaku dalam masa yang segera ini, maknanya betul lah apa yang dia buat. Dan dia orang telah pergi kepada Islam liberal, dan itulah fenomena yang sedang berlaku sekarang, pergi pada Islam liberal. Sekarang ni pada depa fasa depa ialah post normal. Maknanya tak ada satu yang normal, maknanya ke arah mengiktiraf yang tidak normal. Maknanya LGBT dan sebagainya itu dia akan, maknanya arus tu begitu kuat. Tapi dipati pada kita, dan kita dah buat, dan flow yang kita susun daripada keilmuan itu, kita dapat mentafsirkan realiti, memahami kenegaraan, memahami hubungan antara bangsa, memahami sistem hidup yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada hayatan thayyibah dan sebagainya tu. Itu satu sumbangan yang kita boleh mainkan kalau kita buat dengan gaya yang sungguh-sungguh lah, satu asas. Dan memang kalau kita pergi ke Indonesia umpamanya, yang kita tengoklah, yang kita kenal-kenal, yang kita ada sembang, bila bercakap tentang cabaran dakwah dan sebagainya, mereka masih bercakap dalam irama yang lama. Mana betul lah apa yang dia kata, nak meramaikan tahfiz, nak itu, nak ini, kita bukan tak setuju, tapi masih dalam irama yang sedia ada. Sebab tu bila contohlah, ni contoh nak pergi Yaman dulu pun, bila dia kata dia ada masyarakat baru untuk pembangunan ummah dan sebagainya, atau di Gaza ke mana pun, bila masyarakat baru, dia akan bercakap benda yang sama tanpa kita mengecikkan usaha dia dan fungsi apa yang dia buat. Mana ramaikan tahfiz bagus, tapi pemikiran ialah ni pun ada kelas tahfiz, sana pun ada kelas tahfiz, sana pun ada kelas tahfiz. Jadi akhirnya apa beza yang akan keluar. Tapi cabaran kita yang besarnya ialah menterjemahkan idea ni, manhaj ilmu ni kepada mungkin ma'had fikih, mungkin kepada universiti, yang melahirkan profesor-profesor, ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli akademik yang boleh mengemukakan pandangan-pandangan berdasar pada memahami realiti, tafsiran masa depan dan sebagainya, berdasar pada pemahaman yang betul. Maknanya apa yang kita akan bina kalau kita terlibat dalam politik nanti dan kita memerintah negara, kita boleh memberi sumbangan yang berbeza dan boleh mengubah ekosistem politik tempatan antara bangsa dengan betul. Sekarang ni antara nak masuk politik contoh, tanpa ada orang yang dilahirkan daripada madrasah fikir ni, dia masuk politik sekarang. Jadi lah apa yang dia boleh, yang jadi liberalnya depa lah, yang dia di sekular depa yang jadi sekular. Keadaan dia tak boleh ubah apa-apa. Kalau nak highlightnya, hasil produk pemikiran, dan ni bukanlah semata-mata pemikiran, tapi lahir pada sistem prototype yang akhirnya melahirkan natijah kepada hayatan thayyibah, mana satu kehidupan yang berbeza, itu hasil kehidupan yang berbeza yang kita, dan dengan itulah baru kita boleh menawarkan pakej yang lain baru kepada umat manusia. Kalau tidak, kita nak bina daripada mana kan?